Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita di atas segala rahmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita sehingga kita dapat pagi yang mulia ini bersama-sama dalam satu majlis ilmu untuk kita belajar dua perkara. Satunya ialah kita nak belajar pengajian bahasa Arab, nahwu dan sorab, dan yang kemudiannya kita akan belajar pengajian bahasa Arab Al-Quran. Semua orang baca Al-Quran. Semua orang, yang tua, yang muda, semua baca Al-Quran. Tetapi kita tidak mementingkan bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Jadi masa kita kecil-kecil, mungkin ada setengah tu boleh melahirkan anak. Banyak yang melahirkan anak. Ada yang sekarang ni cucu, bila ada cucu. Budak-budak bayi ni daripada awal kita dah cakap dengan dia. Sebenarnya kita dah ajar bahasa tu. Makan. Tidur. Benda-benda yang selalu kita ni. Jalan, mari, sila, mari. Ini kita duk ajar. Lama-lama budak ini daripada kecil tidur, dia tahu dah cakap. Makan, dia dah tahu dah. Dia nak barang, nak. Jadi dalam kita ini, kita duk belajar bahasa ni, kita jangan risau. Kita tahu ada setengah dia slow sikit, dia dah panik. Tengok, main dah irok tahu ni apa ni. Macam-macam. Dah jadi selalu. Jadi kita relax. Kalau masa kita belajar belajar bahasa Inggeris dulu, kita akan mula-mula kita kenalkan ganti nama. I, he, she, they. Lepas tu, he is, she is, it is, we are, they are. Jadi hak yang buku Ustaz Syamsul Ma'arif ni sebenarnya semua ada di dalam. Tapi dia susunan dia tu ke belakang. Jadi jangan risau. Kita benda yang mustahak kita akan bawa mari ke depan. InsyaAllah nanti kita akan belajar benda-benda yang itu. Dengan tidak melengahkan masa lagi, muka surat berapa? Cuba kita ambil buku ni dulu. Cuba cari buku kita buat. Cuba cari. Jadi tuan-tuan, jangan risau. Dan pada mereka-mereka yang dah tinggi, kita bersabar. Kerana kita pasal ulang, Ustaz Syamsul Ma'arif, buku dia sangat bagus. Dan dia susun buku ini kerana nak memastikan pelajar-pelajar dapat merangkumi pengajian dia selama 3 bulan. Jadi yang kita nak belajar ni, apa sebenarnya yang kita nak? Ada setengah tu dia nak bercakap. Dia nak belajar bahasa Arab untuk supaya dia bercakap. Ada setengah tu dia nak belajar untuk dia nak masuk belajar alim. Jadi ini sangat musak. Kalau kita nak belajar sambung, kita nak belajar kitab-kitab, ini sangat musak supaya kita tahu semua. Tapi kalau mula-mula tu kita hanya nak faham basic grammar Arab, kita pelan-pelan kita ambillah benda yang senang-senang. Kita tengok dan kita faham. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, jangan lupa dalam buku Ustaz Syamsul Ma'arif ni, semua kita harap minta beli. Dalam buku dia, setiap 2 muka surat ada kosakata. Setiap 2 muka surat ada kosakata, vocabulary. Vocabulary is very important. Kita nak belajar bahasa, kita mesti kumpulkan perkataan. Kalau bahasa Melayu, budak-budak bayi-bayi ini kita bagi dia perkataan setiap hari. Kita bagi dia makan, minum, tidur, jalan, takdir. Jadi ini sangat besar. Kita vocabulary ni is very important. Jadi dalam kerja kita ni mesti kita kumpul seberapa banyak
vocabulary ataupun kosakata. Paling kurang pun 10 lah carikan. Jadi kalau kata setengah-tengah ni, pelajar-pelajar kita yang bagus ni, dia di sekolah ataupun di rumah dia akan tulis television. Dalam bahasa Arabnya apa dia tulis, dia pergi letak kat television macam saya dah cakap kan. Dia pergi letakkan benda-benda dapur apa dia, kursi, meja, almari, kipas, dia tulis. Jadi dalam 2-3 hari dia buang lah, dia dah hafal lah. Jadi cara kita buat gitulah. InsyaAllah bila kita bersungguh-sungguh, Allah akan membantu pada kita. Baik, macam mana dah sedia? Cuba kita tengok buku Lantera. Kita ulang balik kita ulang balik apa yang kita dah belajar. Si Hafiz akan ulang balik cepat-cepat apa yang kita dah belajar. Boleh bagi penjelasan sikit boleh, tak ada masalah. Kamu punya buku tu. Buku Lentera, muka surat 46. Soalan nombor 8. Huruf mudhara'ah tu ada 4. Hamzah, nun, ya dan ta. Huruf mudhara'ah ni adalah salah satu tanda daripada fi'il mudhari'. Kalau nak tahu fi'il mudhari', nak kenal fi'il mudhari', mesti ada huruf mudhara'ah ni, iaitu hamzah, nun, ya dan ta. Dan i'rab adalah perubahan akhir kata kerana ada amil yang mempengaruhinya. Apa itu amil? Amil adalah sesuatu yang mengharuskan akhir kalimat dibaca tertentu. I'rab ada berapa? I'rab ada 4. Rafa, nasab, jar dan jazam. I'rab yang masuk pada isim tak jelas rafa, nasab dan jar. Ada pasang kat handphone dah dekat. Dekat. Cucuk. Tak mau jelas baca. Boleh? I'rab yang masuk pada isim rafa, nasab dan jar. Tak dapat lagi. Dan i'rab yang masuk pada fi'il rafa, nasab dan jazam. Dah habis? Baik, itu adalah kita punya ulang kaji yang kita dah belajar semalam. Masalah semalam itu i'rab. Dan ini pun kita akan pergi ke sambungan dia. Cuba tengok buka buku table nahwu. Buka table nahwu, buka surat berapa semalam? 15. Buka surat 15. Dekat mana kita berhenti? Berhenti semalam untuk ambil. Okey. Baik. Si Hafiz juga cuba baca tanda i'rab balik lagi sekalian. Tanda i'rab. Tanda i'rab rafa ada 4, dhammah, waw, alif dan nun. Cuba baca balik. Boleh. Tanda i'rab rafa ada 4, dhammah, waw, alif dan nun. Tanda i'rab nasab ada 5, fathah, alif, ya, kasrah dan membuang nun. Tanda i'rab jar ada 3, kasrah, ya dan fathah. Tanda i'rab jazm ada 3, sukun, membuang huruf ilah dan membuang nun. Okey, bagi pinjaman. Okey. Kalau bagi mana? Yang mana kalau i'rab rafa ni, kalau kita tengok dekat table yang dalam kotak tu, contoh ja'at talibun. Ja'at talibun, at-talibun tu kita panggil dia i'rab rafa. Sebab apa? Tanda dia dhammah. Kalau tasniah, tengok tanda dia alif. Itu tanda rafa bagi isim tasniah. Lepas tu waw, contoh ja'at talibuna. Ja'at talibuna, tanda i'rab dia waw. Itu tanda rafa dia. Okey, Ustaz Khalid ada nama apa? Ustaz Khalid ada nama apa? Yang apa yang dijelaskan tadi? Jadi kesimpulannya, untuk yang mufrad ni, tuan-tuan puan saya akan dengar antara mati Allah Subhanahu wa taala. Untuk rafa ni, untuk rafa bila asalnya rafa ni dhamma. Tuan-tuan dimulai oleh Allah. Bila sebut tentang rafa, asalnya adalah rafa dengan dhamma.
ketiga mufrad, ketiga jamak taksir. Ya. Yang selain daripada itu dengan alif, nun, dengan waw nun, dengan waw, itu semua adalah dipanggil sebagai naib. Okey. Naib menggantikan tempat asal rafa'. Faham Okey. Saya ulang sekali lagi. Asal rafa' ini dengan dhammah, baris depan dalam bahasa Melayu. Cuma ada ketikanya dia dengan alif nun, dengan waw nun, dengan waw. Bila tu? Bila mana tasniah dengan alif nun, bila dengan jamak waw nun, bila asmaul khamsah dengan waw. Itu dipanggil sebagai naib, naibun. Sebagai apa? Dia bukan asal lah. Dia bukan asalnya. Asalnya rafa' dengan dhammah. Nasab ni asalnya dengan mansub. Nasab ni asal dengan fathah. Baris atas. Dalam bahasa Melayu baris atas. Ada situasinya dipanggil selain daripada fathah dipanggil naiban. Naibun atau naiban, iaitu menggantikan tempat fathah. Ada ketika dengan ya nun. Sama ada ya nun tu berbaris bawah dipanggil tasniah. Kalau nun tu berbaris atas dipanggil sebagai jamak, dipanggil sebagai jamak lah. Nampak ya nun berbaris bawah tasniah. Ya nun berbaris atas dipanggil jamak. Okey, ada ketika dengan alif. Okey. Boleh Bila sebut tentang jar, jar ni asalnya adalah dengan kasrah baris bawah. Bahasa Melayu kita kalau kita baris bawah itu asal. Tapi naiban selain daripada baris bawah itu kita panggil naiban, pengganti dia. Apa dia? Ada ketika dengan ya nun tu baris bawah tasniah, ataupun dengan ya nun juga nun tu baris atas. Sama tu ketika jamak. Ketika nasab pun sama, ketika rafa' pun sama. Tak perlu keliru, lagi mudah nak ingat. Ataupun dengan ya ketika asmaul khamsah. Kalau tuan-tuan nak lebih mudah, kita akan berpindah ke papan putih untuk lebih jelas dan mudah. Okey? Tuan-tuan tak perlu keliru. Rafa'. Okey? Nasab. Dan juga jamak. Bukan jamak pula. Apa nama ni? Majrur. Okey. Bila sebut tentang rafa' yang asalnya adalah baris depan. Ini yang asal. Depan, baris depan. Bila sebut nasab, asalnya adalah baris atas. Bila sebut majrur, asalnya adalah baris bawah. Okey. Itu asas utamalah belajar bahasa Arab. Itu asas. Kalau tuan-tuan tak boleh lagi ni, jangan sembang benda lain. Tak boleh cerita benda lain. Ini asas yang utama. Okey Boleh. Kemudian ini dipanggil asal. Yang bawah ni semua, bawah daripada ni, selain daripada ni, selain daripada ni, selain daripada ni, ini semua kita panggil dia naib. Naib ni apa? Naib. Naib ni apa? Naib ini kita panggil timbalan. Kalau sini menteri dia, ni timbalan dia. Okey. Mana kalau menteri tak ada, timbalan akan naik. Kalau rafa' tak ada, dhammah tak ada, maka benda lain akan gantikan dia. Nasab tak ada, benda lain akan gantikan dia. Tuan-tuan perlu ingat, bila dengan rafa', dia yang asas yang utama yang tuan-tuan perlu ingat. Yang lain tu terpulanglah nak ingat tak ingat. Tapi yang ini alif dengan nun. Dan juga waw dengan nun. Dan juga dengan waw. Tiga je. Nampak Nasab dengan
ya nun, nun terbaris bawah, dengan ya nun, nun terbaris atas, dan juga dengan alif. Nampak? Seterusnya untuk majrur sama. Ini semua sama. Sama. Apa yang sama? Ha. Nampak tak? Ya nun. Tak apa jelas sama, ya nun, nun terbaris bawah, ya nun, nun terbaris atas. Tapi di sini adalah huruf ya. Ha. Boleh nampak? Okey. Malah dah ajar kita ringkaskan. Ini ringkas kesimpulan. Ini adalah ringkas dan kesimpulan. Kita ulang balik ya. Ha. Okey. Lepas tu kita letakkan. Di sini ni untuk apa ni? Nampak Di sini adalah untuk tasniah. Kamera nampak? Tasniah. Jadi ini tasniah alif nun ketika rafa', tasniah ya nun ketika nasab, tasniah juga ya nun ketika majrur. Jelas Boleh? Kemudian di sini apa ni? Di sini adalah jamak, jamak muzakkar salim. Jamak ini dengan rafa' dengan waw nun, nasab dengan ya nun, majrur dengan ya nun. Ini cara paling mudah nak ingat. Ini semua sama. Tuan-tuan kena highlight kan ini dan ini sama. Dan seterusnya. Yang bawah ini adalah dipanggil al-asma'ul khamsah. Boleh Sebenarnya asma'ul khamsah ni kalau tuan-tuan belajar tinggi sikitlah dipanggil sebagai dalam ilmu nahwu dipanggil al-asma'us sittah. Ada tambah satu lagi. Akhun, hamun. Lagi akhun, abun, hamun, zu malin. Lagi fu. Ada satu lagi dipanggil hanu. Okey, hanu. Tapi tak apalah, tak penting. Yang penting ingat benda ni je lah. Nampak? Asma'ul khamsahnya dengan waw ketika rafa', nasabnya dengan alif, majrur dengan ya. Baru kita datangkan contoh untuk kita mudah faham. Kita datangkan contoh supaya tuan-tuan nampak. Contohnya di sini. Tuan-tuan nak letak apa? Muallimu. Al-muallim ataupun ustaz lah senang. Ustaz. Ustaz tak sesuai. Kita letak apa? Muallim. Muallimu ni guru juga, ustaz juga. Muallimu. Di sini jadi apa? Tambahlah ya nun. Muallimani. Di sini jadi apa ni? Muallimuna. Di sini asmaul khamsah hanya perkataan yang 5 saja. Muallim bukan yang 5 tu. Nampak Jadi muallimu nak highlightkan di mana? Di sinilah. Muallimu, muallimani, muallimuna. Asas. Ini adalah asas untuk pelajaran bahasa Arab. Kalau tuan-tuan pegang asas ni, insya-Allah masuklah ke mana pun benda yang sama. Daripada sekolah menengah, daripada tuition, universiti, college dan sebagainya, benda yang sama. STAM ke tak STAM ke, semua degree, master, PhD, semua benda yang sama. Ini asas, dia tak akan berubah. Tuan-tuan ni, perempuan, ini adalah benda yang asas yang tak akan berubah. Kena faham. Tak kiralah di mana tuan-tuan berada, belajar secara online ke, tuition ke, PhD ke, ataupun master, degree, ijazah, SPM, STAM, semua itu menggunakan asas yang sama. Cuma master, PhD, degree tak adalah belajar macam ni. Tapi kaedah ni kaedah yang asas.
Boleh ha. Tuan-tuan takkan nampak gambaran, melainkan dengan contoh. Ambil contoh yang sama. Apa dia tu? Muallimu. Kita buat muallima. Nampak? Muallima. Lagi di sini muallimaini. Di sini muallimina. Nak highlightkan di mana tu? Dhammah, alif nun, waw nun ketika rafa', nasabnya dengan fathah. Ni asal fathah, ya nun, nun baris bawah, nun, nun baris atas, muallimina, muallimaini. Ini kita nak highlightkan. Perkara yang sama berlaku pada majrur. Nasab majrur sama. Tasniah dia apa? Sama, muallimaini. Apa nak jamak dia? Muallimina. Nampak jelas. Perkataan yang terakhir yang kita nak sebut adalah asmaul khamsah, 5 tadi. Muallim bukan perkataan yang 5 tadi. Apa dia? Abun. Letaklah abuka. Okey. Lagi apa lagi? Dengan apa? Dengan alif. Abaka. Lagi di sini apa? Abika. Ini asasnya tuan-tuan. Tuan-tuan peganglah apa yang diajar pada hari ini, insya-Allah akan berkekalan sampai setinggi mana tuan-tuan belajar, insya-Allah. Di mana tu? Ini adalah waw, nampak? Abuka. Di sini adalah alif, abaka. Di sini adalah ya, abika. Okey? Perkara yang terakhir sebagai kesimpulan penutup dalam pengajian semalam, setiap asmaul khamsah ini mestilah dimudhafkan. Dimudhafkan. Abuka, abuhu, abuha, abuki. Abaka, abaki, abaha, abahu. Begitulah tiga yang ini, seterusnya. Boleh ini tuan-tuan perlu ingat dan di-highlightkan, insya-Allah. Okey. Tuan-tuan jangan lupa perkataan yang sangat asas ni, sebab ini adalah titik mula. Bagi tuan-tuan nak teruskan pengajian bahasa Arab, kalau tuan-tuan masuk i'rab mubtada' khabar ini pun tak tahu, maka janganlah belajar lagi. Inilah dulu asas. Tuan-tuan kena hadam dengan sehadam-hadamnya pengajian kita pada hari ini, baru tuan-tuan boleh masuk yang lebih jauh. Semangat. Usaha, jangan belajar tak boleh. Kena usaha. Sebab apa tau? Contohnya seseorang nak mendaki Gunung Everest, sedangkan tangga yang 10 tingkat pun tak pernah naik. Macam mana nak mendaki Gunung Everest? Logik ataupun tidak oleh akal. Nak merentas 7 lautan, sedangkan berenang di swimming pool pun tak pernah. Jadi tuan-tuan nak belajar lebih tinggi, ini dulu tuan-tuan perlu tahu. Jangan terus merentas yang tinggi, sedangkan yang asas, kalau tak tuan-tuan akan terawang-awang. Okey? Jadi ini penting. Sebab itu samalah juga dalam bisnes, dalam apa-apa bidang, bermula daripada bawah. Okey? Itu penting tau. Sebab ada orang dia nak buka, contoh nak buka sekolah, nak ada 1000 orang pelajar, mula daripada bawah. Asas je dulu. Mula daripada bawah, bimbing yang sikit, kemudian baru boleh buka cawangan yang banyak. Boleh. Jadi di sini tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan kena ingat rafa', nasab dan juga majrur. Tuan-tuan tak perlu terkejar-kejar laju sangat, tak perlu. Ini yang perlu tuan-tuan hadamkan. Rafa', nasab, majrur. Rafa'nya dengan dhammah, ini yang asal. Nasabnya dengan fathah, ini yang asal. Majrurnya dengan kasrah, ini yang asal. Yang bawah-bawah ini adalah kita panggil naib, naibun. Menggantikan fathah, menggantikan kasrah, menggantikan dhammah. Apa dia? Ada yang dengan alif nun ketika tasniah, ada yang dengan waw nun, ada yang dengan waw. Dengan ya nun sama, ya nun, cuma nasabnya dengan alif, majrur dengan ya. Okey. Tak apa, biar sedikit. Yang penting betul-betul kita hadam ni. Sebab saya takut risau, takut soalan akan bertambah banyak bila kita tak faham yang ni.
Ini yang tuan-tuan perlu ingat dulu. Kemudian Kita base apa yang dibaca tadi, ulahnya tu yang belum baca tu dalam. ya, itu ya. Yang tuan-tuan perlu tahu, rafa' nasab majrur ni. Okey. PL PL rafa'nya ada, nasabnya ada, majrur tak ada. Okey, sekarang kita tengok. Tuan-tuan lihat nampak PL. PL. Nampak? PL ni, ya. Steven ada apa yang Boleh. Tak, ini benda sama. Ya. Sama-sama insya-Allah. Okey, tengok. Tuan-tuan nampak? PL rafa'nya kita right ada, nasabnya ada, tapi majrurnya kita pangkah, tak akan berlaku. Boleh? Satu lagi saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, iaitu isim. Nampak kamera? Isim. Isim ini rafa'nya ada. Nampak? Rafa'nya ada, nasab ada, majrur ada. Semua ada. Boleh? Nampak cakap ni tuan-tuan? Fi'il rafa'nya ada, berlaku, nasabnya berlaku, majrur tak akan berlaku pada fi'il. Tidak akan berlaku pada fi'il. Okey, isim rafa'nya berlaku, nasabnya berlaku, majrur berlaku. Okey. Nanti kita sebenarnya tuan-tuan nak nampak lagi kena bagi contoh. Contoh lagi nampak. Tapi cukup sekadar tu. Moderator kita nak pindah kepada topik yang lain. Tapi itu yang asas. Baik. Terima kasih Ustaz Farid. Kita cubalah seboleh-bolehnya Ustaz Farid akan cuba ikut apa yang pelajar kita yang kita sedang membantu mengajar ni. Apa yang dia baca kita ulah yang itu jangan kita pergi yang jauh. Jadi alhamdulillah Ustaz Farid tadi dia masuk muka surat yang 15. Muka baru surat 15 kan? Muka surat 15. Jadi dia dah masuk banyak yang dia belum masuk tadi ni. Yang belum lagi benda ni semua ni kita belum baca lagi. Jadi kena baca supaya tuan-tuan puan-puan mudah. Jadi kalau kata kita pergi muka surat yang sebelah belum kita baca lagi, susah. Kita akan cuba supaya kita apa yang baca kita ulas benda apa yang dibaca. Ya, kita minta. Baik, sebelum kita pergi sambung lagi muka surat 15, apa yang belum Ustaz Farid sebut tadi yang Ustaz Farid belum sebut tadi tu kan? Kita akan ulas benda itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, cuba tengok buku Table Now Al-Fatih. Muka surat 90. Muka surat 90. Kita dulu-dulu bila kita belajar bahasa Inggeris, yang mula-mula diajar I am, he is, she is, they are, we are. Itu yang diajar. Sebenarnya ada dalam buku ini pun ada. Tapi bagi saya ini yang musak dulu. I am, she is, he is. Ini yang musak. Baik, kita akan sebut dalam bahasa Arab. Kita tengok muka surat 90. Adik Syahir akan baca dan bagi terjemahan dia supaya yang lain-lain yang mana tuan-tuan dan puan boleh buat catatan. Ingat sangat mustahak mesti ada buku tulis. Kalau kita belajar bahasa ni tak ada buku tulis, tak ada pen, susah mana boleh kita nak ingat. Jadi mesti ada buku tulis dan cubalah kalau ada ahli-ahli keluarga kita duduk sama-sama dengan semua sekali belajar. Baik, tolong baca muka surat 90 start dengan anta. Selingan, ini selingan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada muka surat 90 ni dia akan terangkan bab domir, yang mana kalau kita bahasa Melayu dipanggil kata ganti nama lah. Saya, awak, kamu. Jadi kita akan fokuskan dekat mana dia ada tulis kat situ munfasil dan marfu'. Ya. Dan bawah marfu' tu dia ada tulis ana. Ana makna dia saya. Ana saya, dan bawah ana tu adalah nahnu. Nahnu ni dia bermakna kami. Dan bawah dia tu ada anta. Anta makna dia kamu tapi untuk lelaki. Kita gunakan anta ni untuk lelaki, perempuan nanti ya. Dan antuma pula untuk kamu berdua.
Dan antum untuk kamu ramailah 3 ke atas, untuk kamu semualah, untuk kamu semua untuk lelaki. Dan anti, bawah dia anti tu untuk kamu tapi untuk perempuan. Dan antuma ni ada 2, dia boleh sama ada 2 orang lelaki ataupun untuk 2 orang perempuan. Jadi antuma lelaki dengan perempuan ni samalah. Kamu 2 orang lelaki antuma, kamu 2 orang perempuan pun antuma juga. Dan lepas tu antunna ya. Antuna ni pula untuk kalau lelaki, kamu semua lelaki, antum. Kalau untuk antunna pula, kamu semua perempuan. Jadi dia ada khas dia lah. Dan bawah dia pula ada huwa. Huwa ni untuk dia. Dia lelaki, dia seorang lelaki. Dan huma, dia berdua. Mereka berdua. Mereka berdua, lelaki boleh, perempuan pun boleh. Dan hum untuk mereka semua, tapi untuk lelaki lah. Dan kalau bawah dia pula kita nampak hiya. Hiya ni kalau huwa dia seorang lelaki, kalau hiya pula untuk dia seorang untuk perempuan. Dan huma pun mereka berdua, lelaki boleh, perempuan pun boleh. Maknanya antuma boleh untuk lelaki, huma pun boleh untuk antuma boleh lelaki perempuan, huma pun boleh lelaki perempuan. Dan akhir sekali hunna, maknanya mereka semua tapi untuk perempuan, kita gunakan dia untuk perempuan. Jadi inilah dia kata ganti nama yang benda basic sekali lah. Kata ganti nama daripada ana sampailah hunna bawah dia. Baik, terima kasih Syahir. Baik, kita semalam sebenarnya apa yang tadi yang Ustaz Farid Hajar tadi itu kita semalam dah belajar, kini kita ulang. Jadi moga-moga tuan-tuan puan-puan semua mendapat manfaat. Kita sudah kita punya tanda i'rab rafa. Minta apa nama Hafiz. Hafiz cuba bacakan balik tanda i'rab rafa last. Nanti Ustaz Farid akan ulas. Mana yang belum ulas dia akan ulas. Pendek-pendek pasal kita nak kejar sikit. Ja'a talibun. Talibun rafa, tandanya dhammah kerana isim mufrad. Ja'a talibani, tanda dia rafa. Talibani rafa, tandanya alif kerana isim tasniah. Talibuna rafa, tandanya waw kerana isim jamak muzakkar salim. Talibatun rafa, tandanya dhammah kerana isim jamak muannas salim. Tullabun rafa, tandanya dhammah kerana isim jamak taksir. Abuka rafa, tandanya waw kerana asmaul khamsah. Aisyatu rafa, tandanya dhammah kerana isim ghairu munsharif. Al-qadi rafa, tandanya dhammah tidak nampak kerana isim mankus. Al-fata rafa, tandanya dhammah tidak nampak kerana isim maksur. Yajlisu rafa, tanda rafa'nya dhammah kerana fi'il mudhari'. Yusalluna rafa, tanda rafa'nya nun kerana af'alul khamsah. Ustaz Farid, boleh nak ulas sikit tuan? Benda sama ya, okey. Benda yang sama. Baik tuan-tuan, kita dah habis i'rab yang tadi, yang round yang pertama tu kita dah habis i'rab. Dia ada latihan di bawah, iaitu bawah dia ada soalan-soalan, cuba tunjuk ke buku. Dia ada latihan-latihan i'rab. I'rab apa dia, amil apa dia. Jadi ini semua kita kena ambil faham lah. Jangan kita tangguh-tangguh. Apa yang ada tu kita kena usaha kita fahamkan. Apa dia i'rab? Apa dia amil? I'rab ada berapa? Sebutkan tanda i'rab rafa. Sebut. Bila dia buat soalan-soalan ni, latihan ini sangat mustahak. Kita kena usaha, korban sikit, kena cari, korekkan apa makna dia. Apa kata tanda i'rab rafa untuk isim mufrad? Berikan contohnya. Apa kata tanda i'rab rafa untuk isim tasniah? Apa dia isim tasniah lah, apa semua kita kena cek balik. Jangan sekali kata susah. Kalau susah memang bila kita duk kata susah, iblis dia tepuk tangan. Jangan kita surrender. Belajar ni jangan surrender. InsyaAllah. Sabar, duduk bersabar. Dan jangan lupa tuan-tuan perempuan, tekankan share agar kawan-kawan kita, ahli-ahli keluarga kita yang lain, sanak saudara kita akan mengikuti kelas yang ini. Kita cuba memberi ilmu nahwu dan sorab ikut apa yang telah
disediakan oleh Ustaz Samsul Ma'arif. Apa-apa yang benda yang perlu kita ke depan, kita akan cuba susun bagi ke depan. Jadi banyak lagi situ. Apakah tanda-tanda i'rab, macam-macam dia punya soalan. Lepas tu dia kata cari tanda i'rab rafa' kata yang bergaris di bawah berikut ini dan berikan alasannya. Contoh talibun rafa', tandanya domah kerana isim mufrad. Pelan-pelan lah. It is very very good kalau kita belajar dalam grup. Sangat baik kalau kita boleh belajar dalam grup, sangat-sangat baik. Kalau kita seorang-seorang pun tak apa, jangan give up. Benda ni sangat-sangat susah. Kalau bahasa Inggeris kita boleh menguasai, mengapa bahasa Arab kita macam rasa tak mau? Ini iblis lah. Ini iblis. Bahasa Arab ya kita dah mula kata berat. Dan ingat setiap buku ini lepas 2 muka surat itu mesti ada Ustaz Syamsul Ma'arif dia sediakan kosakata. Dalam muka surat 16 dia atas tu dia ada mengajarkan apa dia makna dalam bahasa Arab, rumah sakit apa dia, jauh apa dia, pengembala apa dia. Kalau kita nak go through ni lama. Jadi ini kena usah tuan-tuan perempuan sendiri kena usah bacakan ini pelan-pelan. Kalau boleh kita hafal pelan-pelan. Tapi kita main lah. We got to play with words. Perkataan-perkataan Arab ni kita kena main. Setiap hari kita kena main. Tinggalkanlah bahasa Melayu buat sementara ni, kita tinggalkan. Kita ambil kan bahasa Arab, kita gunakan. Jangan malu. Orang nak kata apa, orang kata kita tak usah kisah. Kita cakap Arab. Ya, Ustaz Farid ya? Ada apa Ustaz Farid nak tambah? Ada apa? Baik. Tanda i'rab nasab. Tanda i'rab nasab. Baik, untuk tidak melengahkan masa, kita terus minta Ustaz Farid terus pergi yang ni ya. Sudah. Ini benar juga lah. Habis tadi ya. Okey. Tadi bawah tu dah ada latihan sebutkan tanda i'rab nasab. Alhamdulillah Ustaz Farid dia express, jadi semua ni dia cover. Tuan-tuan pasal kita tak ada buku dah tulis ni. Jadi kalau kita tak baca yang ni kalau elok jugalah kalau kita baca lagi sekali benda ni. Cuba kita shootkan balik tanda i'rab nasab. Walaupun Ustaz Farid dah dia dah bagi penjelasan, kita ulang balik. Sila Syahir baca sekali sudah. Benda Ustaz Farid dah bagi penjelasan tadi. Tanda i'rab nasab, inna taliban inna rajula. Taliban nasab, tanda nasabnya fathah kerana isim mufrad. Inna talibaini inna rajulaini. Talibaini nasab, tandanya ya kerana isim tasniah. Inna talibina nasab, tandanya ya kerana isim jamak muzakkar salim. Inna talibatin nasab, tandanya kasrah kerana isim jamak muannas salim. Inna tullaban nasab, tandanya fathah kerana isim jamak taksir. Inna abaka nasab, tandanya alif kerana asmaul khamsah. Inna aisyata nasab, tandanya fathah kerana isim ghairu munsharif. Innal qadiyan al-qadiya nasab, tandanya fathah kerana isim mankus. Inna fatan al-fata nasab, tandanya fathah tidak nampak kerana isim maksur. Lan yaksala hasanun, yaksala nasab, tandanya fathah kerana fi'il mudhari'. Lan tusyriku billah, tusyriku nasab, tandanya membuang nun kerana af'alul khamsah. Di muka surat 90 tadi baca. Muka surat 90 tadi. Okey, sekarang muka surat berapa tadi? Tadi muka 16. 16. Baik, tadi ada komen daripada puan yang saya telah melangkau ke muka surat 90 tadi ya. Cuba tengok muka surat 90. Sebenarnya bukan kita langkau, hanya kita nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu yang itu yang mustahak. Yang itu yang mustahak yang patutnya kita tahu. Pasal kita nak cakap dengan orang. Itu yang mustahak, bukan kita langkau. Bukan kita lari pergi sana. Tapi yang itulah mustahak untuk kita belajar mula tu. Kita kenal. Macam saya, apa dia? Ana, anta, ini yang kita nak kena belajar dulu. Jadi ini semua kena hafal. Tidak ada cara lain. Mestilah tuan-tuan, puan-puan kena hafal. Sekarang muka surat 16. Muka surat 16. Muka surat 16. Ni ya. Baik, atas itu muka surat 16. Yang atas itu adalah kosakata.
Buku ini memang banyak dengan kosakata. Pasal apa? Soalan-soalan yang ada keluar kalau dia bagi-bagi hadis mesti datang dari kosakata yang ini. Bila ada soalan yang menyentuh mengenai hadis macam 15 di bawah tu, kalau dia ada bagi contoh-contoh tu dia suruh kita buat, mesti dia datang daripada kosakata yang ada di dalamnya. Sebelah-sebelah dia. Baik, sekarang ni tanda i'rab nasab. Belum? Dah. Tanda i'rab nasab dah Sekarang ni Asmaul Khamsah. Oh, dah habis ni mau ya? Tanda i'rab je. Sekarang 18. Minta maaf saya tak ikut je kesatan ni pasal ada hal Tanda i'rab jar. Baik, tanda i'rab jar. Minta Hafiz tolong baca, kemudian Ustaz Farid akan ulas tanda i'rab jar. Tanda i'rab jar. Li talibin li rajuli. Talibin jar tandanya kasrah kerana isim mufrad. Li talibaini jar tandanya ya kerana isim tasniah. Li talibina jar tandanya ya kerana isim jamak muzakkar salim. Li talibatin jar tandanya kasrah kerana isim jamak muannas salim. Li tullabin jar tandanya kasrah kerana isim jamak taksir. Li abika jar tandanya ya kerana asmaul khamsah. Li aisyata jar tandanya fathah kerana isim ghairu munsharif. Lil qadi atau li qadin al qadi jar tandanya kasrah tidak nampak kerana isim mankus. Lil fata atau li fatan al fata jar tandanya kasrah tidak nampak kerana isim maqsur. Ustaz Farid minta ada apa nak ulas? Tahu. Sebenarnya semua benda yang sama je saya dah hurai tadi. Cuma kita tak hurai lagi dalam isim manqus dan maqsur. Saya akan merangkumi rafa', nasab, majrur yang 3 tadi juga. Baik. Kita terus ke papan hitam. Sebab saya lebih suka menggunakan kaedah begini, rafa', nasab, majrur. Sebab kalau tak dia jadi panjang. Kalau satu-satu dia akan jadi panjang. Sebab benda boleh potong, kita terus potong sebab benda yang sama. Okey. Sekarang benda tak ada masalah apa dah. Semua yang tuan-tuan baca dalam 5-6 muka surat semua benda yang kisar benda ni je. Diulang-ulang sampai 6 muka surat. Okey. Sekarang tasniah jamak asmaul khamsah kita akan padam. Okey. Jadi tasniah kita akan padam, jamak kita akan padam, asmaul khamsah kita akan padam, dan contoh-contoh dia kita akan padam. Nampak Boleh nampak Gelap. Okey, sekarang ni nak tunjuk kepada tuan-tuan, kita nak bincang dua benda yang tuan-tuan perlu ingat, dipanggil sebagai isim, ismul manqus. Dan juga isim al-maqsur. Boleh Ismul manqus dan juga isim maqsur. Apakah dia isim manqus dan juga isim maqsur? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, isim manqus ini tuan-tuan perlu tahu dia huruf ya di akhir sebelum dia baris bawah. Isim maqsur huruf ya sebelum dia adalah baris atas. Ingat tu dulu. Boleh Ingat yang tu dulu. Isim manqus di akhir kalimahnya huruf ya, sebelumnya baris bawah. Kalau isim maqsur huruf ya sebelumnya baris atas. Ni beza dua Baru kita datang ke contoh. Tuan-tuan ingat ni, kita terus datang ke contoh. Okey.
Dalam ketika rafa' mangkus bagaimana? Kita letak qadi. Ataupun kita letak apa lagi di sini? Asi. Sama. Qadi ni makna hakim, asi ni makna orang yang derhaka. Okey. Ini pun perkataan yang sama. Sebab apa dia dipanggil isim mangkus ya? Sebab apa? Sebab ya ni mati sebelumnya baris bawah. Nampak ya itu mati sebelumnya baris bawah. Itulah dipanggil isim mangkus. Tuan-tuan kena ingat, kerana inilah akan berkekalan sampailah setinggi mana tuan-tuan belajar ilmu nahwu dan juga saraf. Boleh? Boleh tuan-tuan? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni tuan-tuan kena ingat perbahasan kita rafa', nasab dan majrur. Rafa'nya tuan-tuan tak boleh letak qadiyu, asiyu. Majrurnya tak boleh letak qadi, asi, tak boleh. Sebab benda-benda ni berat dah. Orang Arab tak boleh sebut qadiyu, asiyu. Susah nak sebut. Tak boleh. Ta'azzur. Sebab siqal, berat. Okey? Qadiyu tak boleh. Buangkan. Ketika rafa' qadi. Asiyu pun tak boleh sebab berat. Qadi lagi tak susah nak sebut. Asi susah. Orang Arab suka mudah-mudah ya. Orang Melayu kita suka buat nama pelik-pelik, susah-susah nak sebut. Okey. Dua-dua ni maintain kekal seperti biasa. Qadi. Nampak? Qadi. Asi. Nampak Qadi Qadi asi. Cuma yang tuan-tuan perlu highlightkan pada pagi yang mulia ini adalah perkataan nasab. Pada mahal nasab. Mahal nasab. Pada tempat nasab. Mahal tu tempat nasab. Apa dia? Apa dia tempat nasab tu? Ini yang tuan-tuan perlu highlightkan, diletakkan fathah. Qadiyah asiyah. Okey? Boleh? Yang lain maintain seperti biasa, mati. Melainkan nasab saja dipatahahkan. Jelas tak ada masalah. Nampak? Inilah tuan-tuan baca tadi sampai 6 muka surat benda ni. Satu lagi, boleh juga tuan-tuan nak buat pilihan. Kalau tak nak bubuh ya, boleh, tak jadi masalah. Tapi bubuhkan dia tanwin. Jadi macam mana tu? Jadi dia qadin. Jadi dia asin. Ya? Titik apa tu? Tak perlu titik. Ya tak perlu titik. Ya ni banyak yang tak ada titik berbanding ada titik. Ya tak ada titik. Okey. Dalam buku ada titik ke? Dalam buku. Ya tak perlu bubuh titik. Ya tidak perlu bubuh titik qadi. Melainkan kalau tuan-tuan nak letak di sini perlulah bubuh titik. Tuan-tuan nak letak kat sini. Contoh di sini. Ini perlulah tuan-tuan bubuh titik. Contoh mana? Tuan-tuan nak bubuh apa di sini? Qadian. Ini perlulah bubuh titik. Macam ni tak bubuh titik? Kena bubuh titik. Qadian. Di sini kena bubuh titik. Qadiyah. Sebab dia berbaris. Ya yang berbaris boleh bubuh titik. Ya yang tak berbaris ni dia macam huruf mat lah. Tak ada titik. Qadi. Qadi. Asi. Boleh Di sini bubuh titik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, qadi pun begitu. Kalau kita tak nak bubuh di sini ya, kita buang ya, boleh buat satu lagi pilihan dipanggil qadin. Asin. Tuan-tuan buka dalam surah Taha. Ada Quran? Surah Taha
Juzuk yang ke-16. Berapa lai tu? 6 lai, 7 lai. 7 lai plus 1 page. 7 lai plus 1 page. Juzuk 16. Tuan-tuan nampak tak? Di mana tu? Muka surat yang ke 316. Ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke-72. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin nampak qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Putuskanlah ma anta qadin. Tak contoh. Setiap fakta tuan-tuan perlu tahu contoh. Kalau tak dapat contoh, tuan-tuan ingat memang tak akan ingat. Hari ni belajar lupa. Tuan-tuan ingat contoh, fakta contoh. InsyaAllah. Dalam ayat Quran ni, faqdi ma anta qadin. Nampak? Boleh letak qadin, boleh qadi boleh. Qadin boleh, qadi boleh. Dua-dua boleh. Tapi Quran sebut qadin, buatlah qadin. Kalau buat ayat biasa, letak qadi pun boleh. Qadi dengan makna qadin. Okey. Dia mahal apa dia ya? Mahal rafa'. Sebab tu dia letak qadin. Kalau nasab tak boleh letak qadin, nasab tak boleh. Kalau majrur, majrur boleh. Sama ada rafa' atau majrur. Tapi di sini adalah mahal rafa'. Tapi tu nanti kita akan belajarlah. Okey Boleh. Sekarang satu lagi isim maqsur. Sebab kita nak merangkumi 6 muka surat tadi tu, huraian kita. Jadi agak panjang. Sebab benda yang tula, benda yang sama. Jadi tuan-tuan sekali kita hurai untuk 6 muka surat terus. Okey. Isim maqsur apa dia? Iaitu isim yang sebelumnya baris fathah. Contohnya apa? Musa, Isa. Okey. Musa, Isa, Al-Fata. Al-Fata tadi. Buku contoh dalam buku apa? Al-Fata. Okey. Tuan-tuan, ini isim maqsur ni dia kerah kepala. Dia tak akan ubah. Dia tak akan ubah. Dia tak akan, Musa ni nama Nabi, nama orang lah, Nabi Musa alaihissalam. Tapi Musa juga boleh makna apa? Pisau cukur, jilid. Pisau cukur jilid tu kita panggil Musan. Musa. Okey, tuan-tuan. Musa dia tak boleh Musayu, dia tak boleh Musaya, dia tak boleh Musayi. Ini kerah kepala. Isim maqsur ni dia memang paling degil berbanding isim mangkus. Isim mangkus ni degil juga. Dia tak ikut qadi, dia tak ada qadi. Qadi, dia tak ada qadi, dia qadi. Tapi bila nasab dia dengar mansub qadiyah. Nampak? Isim mangkus ni degil, tapi degil dia tak sedegil isim maqsur. Isim maqsur ni satu pun tak nak guna pakai, dia ikut dia. Musa tak boleh Musayu, buang. Nasab tak boleh Musaya, tak boleh. Majrur Musayi, tak boleh. Dia tetap dengan pendirian dia. Itu Musa. Isim maqsur. Datanglah situasi mahal tempat macam mana rafa' nasab majrur tetap yang sama. Berbeza dengan mangkus. Mangkus degil kerah kepala batu, tetapi masih lagi boleh bertoleransi sebab dalam nasab dia ikut qadiyah asiyah. Tapi ketika majrur rafa' dia tak ikut. Dia tak ikut kaedah, dia ikut dia. Nampak Jadi bila tuan-tuan isim mangkus, isim maqsur, tuan-tuan kena ingat apa yang kena ingat, maqsur lebih kepala batu berbanding mangkus. Okey Cukup sekadar itu. Kita serah kepada moderator kita untuk pengajian yang berikut. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih banyaklah Ustaz penama Farid. Dia semangat betul.
Jadi dalam dia mengajar ni tuan-tuan, banyak benda dia dah cover, masuk dengan benda yang Asmaul Khamsah. Esok baru kita nak belajar Asmaul Khamsah, tapi dia dah masuk dah. Jadi seboleh-bolehnya kita akan usaha kita ikut page by page lah, tajuk by tajuk kita itu, supaya buku-buku yang kita beli tu kita boleh guna, kita boleh senang follow. Kita akan go page by page. Jadi setakat ini boleh kata kita dah habis pasal masalah i'rab. Di bawah latihan dia tu, dia tulis lagi, sebutkan tanda i'rab jar. Sebutkan tanda i'rab jar untuk isim mufrad. Apa dia isim mufrad? Cek balik. Apakah tanda i'rab jar untuk isim tasniah? Apa dia isim tasniah? Cek balik. Jadi banyak benda tu. Tengok latihan-latihan dia. Sangat musak, puan-puan, tuan-tuan. Belilah buku. Kemudian soalan bawah, dia ada sedikit tu. Cari tanda i'rab jar kata yang bergaris di bawah berikut ni dan berikan alasannya. Dia ada passage, dia ada sedikit ayat-ayat di situ, dia suruh kita tandakan yang kata-kata yang bergaris bawah berikut ini dan berikan alasannya. Kemudian dia tutup dengan kosakata lagi. Kosakata ini dia berkaitan dengan ayat yang dia bagi. Baik, lagi sekali saya ulang, saya ingatkan tuan-tuan puan-puan, yang muka surat 90 tu jangan kita nak tunggu-tunggu. Hai ini basic. Kita kena belajar lah apa dia ana, apa dia anta, apa dia antuma, apa dia antum, anti, antuma, antuna, huwa, huma, hu. Jadi yang mana belum ada asas, ada apa asas tu, mesti tengok muka surat 90 dan ingatlah perkataan ini, hafal betul-betul. Karena kita duk belajar bahasa ni daripada inilah. He is running. She is, kalau she untuk perempuan, he untuk lelaki. Mereka kalau lelaki, bahasa Arab lain, kalau perempuan bahasa Arab lain. Tapi kalau Inggeris dia sentamnya they lelaki, perempuan dia tak kira, dia akan jawab bubuk they. Tapi Arab ni dia detail, 2-3 orang kadang-kadang pun dia kena pakai pedal lain. Jadi minta maaf, tadi memang benda-benda yang mustahak, sebab tu kita langkau sampai muka surat 90. Baik, dengan tidak melengah masa lagi, sekarang kita pergi ke tasrif. Cuba tengok muka surat mana yang kita tinggal. Cuba tengok muka surat mana yang kita tinggal. Tasrif. Apa isi makan apa lagi? Semalam Ustaz Farid last sekali sampai makan isi makan, isi zaman, isi alat dah pun semua dah. Baik, okey. Bina fa'il tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Buku Tasrif dan I'lal, muka surat yang kelima, tajuk Bina Fi'il. Bina bentuk fi'il ditinjau dari komponen, yakni bahagian, huruf dan tata letaknya. Fi'il kebanyakan terdiri dari 3 huruf, oleh kerana itu dipilihkan kata fa'ala sebagai wazan dengan uraian sebagai berikut. Fa, huruf pertama disebutkan fa fi'il. Ain, huruf kedua disebut ain fi'il. Lam, huruf ketiga disebut lam fi'il. Fi'il ditinjau dari komponen hurufnya, fa, fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, terbagi menjadi 7 bina, yakni 7 bentuk. Kamu nak follow ini, yang lari tu kita ikut buku, budak kita beli buku. Yang lari dia tajuk dia ikut ni. Tu ya. Yang lari tu. Baik, misal Ustaz Farid tolong bagi ulasan di atas apa yang kita bincang tajuk tadi. Tajuk tadi ambil buku. Okey, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam ilmu saraf ni, dia hanyalah ilmu membincangkan tentang verb, fi'il. Jadi fi'il ni dia ada 3. Satu dipanggil fi'il ini dipanggil sulasi mujarrad yang 3 huruf. Apa maksud sulasi mujarrad? 3 huruf semata-mata. Okey, itulah kebanyakan fi'ilnya 3 huruf. Root word. Perkataan akar, asas 3 huruf. Hafalkan benda tu. Ya, 3 huruf sahaja. Kemudian ada juga yang 4 huruf tetapi sedikit. Okey.
Baik, perkara ini puan-puan, semua tuan-tuan, semua sekali, jangan lupa, kena hafal. Ambil buku ni, tengok bina fi'il ni, semua fakta-fakta yang dibagi tu, kita ambil, faham. Apa yang guru kita ajar, Ustaz Farid ajar tu, teruslah bila kita dah faham, kita hafalkan. Ingat sampai bila-bila. Ya, jadi, sambung. Yang pertama daripada bina, yang pertama bina sahih. Bina sahih, bina yang fa, ain atau lam fi'ilnya tidak berupa huruf illat atau hamzah dan juga ain, dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama. Contoh, qatala maksudnya membunuh, nasara maksudnya menolong, daraba maksudnya memukul. Benda sama. Okey, benda yang sama. Apa nama Syahir nak ulas sikit? Bina sahih saja. Okey. Ulas sikit apa? Okey, yang pertama tadi bina sahih lah. Yang pertama sekali yang dihuraikan fi'il kebanyakan terdiri daripada 3 huruf dan dikiaskan dengan fa'ala, yang mana huruf pertama tu disebut fa fi'il, yang kedua ain fi'il dan yang ketiga lam fi'il. Dan kiasan 3 huruf ni dia ada terbagi kepada beberapa bina lah. Yang pertama sekali bina sahih, bina yang fa, ain atau lam fi'ilnya tidak berupa huruf illat. Huruf illat ni dia ada 3 huruf lah. Dia ada alif, waw dan ya. Okey, maknanya antara tiga huruf fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il tu dia tidak ada huruf illat lah. Jadi kena tulis. Apa dia huruf ilat? Jadi apa nama Syahir tadi dah sebut. Alif, waw, ya. Jadi itu adalah huruf-huruf ilat. Ini tulis dan hafal. Apa makna dia huruf ilat? Okey. Ya. Atau hamzah dan juga ataupun dekat salah satu daripada fa, ain dan lam fi'ilnya tu tak ada hamzah juga, dan juga ain dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama. Nanti mungkin akan penjelasan dia lagi jelas lah nanti ya. Okey, kalau kita tengok contoh dia dekat bawah tu dia ada tulis qatala. Okey, kita tengok fa fi'il dia qaf, ain fi'il dia ta dan lam fi'il dia lam lah. Okey, kita tengok dekat fa fi'il dia dulu. Ada tak huruf illat? Okey, fa fi'il dia qaf. Qaf ni ada tak? Huruf illat ada alif, waw dan ya. Maknanya qaf terpisah daripada huruf illat, dan qaf bukan hamzah ya. Dan juga bukan hamzah ya huruf pertama, dan huruf yang kedua ta tu ain fi'il dia bukan huruf illat juga, dia huruf ta. Dan juga yang huruf kedua dia bukan huruf hamzah. Dan yang huruf ketiga kita tengok ada lam. Lam pun bukan huruf illat juga. Maknanya dan juga bukan huruf ketiga tu adalah huruf hamzah. Okey dah. Syarat dia yang dua tu dah tak ada huruf illat, tak ada hamzah. Kita tengok dekat huruf yang kedua dengan huruf yang ketiga tu. Huruf ain fi'il dengan lam fi'il dia tu huruf sama ke? Kita tengok. Ta dengan lam maknanya tak sama. Jadi dah cukup 3 syarat ni baru sah dia boleh jadi bina sahih. Cuba terus bina mudha'af. Okey, yang kedua pula bina mudha'af. Bina mudha'af ni bina yang ain dan lam fi'ilnya huruf sama. Sama hurufnya. Okey, kita tengok marra. Kita nampak je macam ada 2 huruf kat situ, tapi sebenarnya dia ada 3 huruf. Cuma ra yang sabdu tu dia sebenarnya ada 2 huruf. Satu ra yang ada baris sukun, baris mati. Yang lagi satu ra ni ra yang baris fathah, baris atas. Jadi dia ada 2 huruf. Cuma dia orang gabungkan jadi sabdu. Jadi maknanya ra tu dia 2 huruf, maknanya mim huruf pertama, ra yang terakhir yang kedua tu adalah huruf yang kedua dan ketiga. Maknanya huruf yang kedua dan ketiga tu adalah huruf yang sama. Jadi cukup syarat untuk dipanggilkan dia sebagai bina mudha'af. Sama macam farra dan juga sarra. Yang ketiga bina ajwaf. Bina ajwaf ni bina yang ain fi'ilnya berupa huruf illat. Okey, kalau bina ajwaf kan huruf illat ada 3, alif, waw dan ya. Jadi bina ajwaf ni bina yang ain fi'il dia ada huruf illat macam fa'ala, dekat tengah-tengah dia tu ada huruf illat. Dan ajwaf ni dia ada 2 jenis, ajwaf waw dengan ajwaf ya. Okey, kita tengok contoh ada dulu. Macam qala. Qala tu dia ada 3 huruf. Huruf pertama qaf, huruf kedua alif dan lam huruf yang ketiga. Jadi kita tengok dekat ain fi'il dia, huruf yang tengah-tengah dia tu ada tak huruf illat? Okey, kita tengok. Okey, ada alif. Huruf illat ada 3, alif, waw dan ya. Maknanya dia adalah bina ajwaf. Sebab apa? Tengah-tengah dia adalah huruf illat.
Okey, dan soma pun sama juga huruf illat juga, dan khafa pun tengah dia ada huruf illat. Jadi ajwaf waw dan ajwaf ya ni kita tengok je macam sama, kan? Cuma kita nak bezakan dia macam mana. Pertama kita kena tengok kamus lah. Itu je cara dia kalau kita nak tahu. Sebab apa? Kalau qala fi'il kalau kita nak tahu, kita kena tengok pada fi'il mudhari' dia lah. Macam qala fi'il mudhari' dia yaqulu. Lepas tu dia ada dah kasih kat situ. Asal qala ni qawala. Lepas tu soma ni asalnya sawama. Dan khafa ni asal dia khawifa. Lepas tu ajwafia ni pula maknanya kita nak tahu asal alif dia tu apa. Sama ada asal alif dia tu waw ke ataupun asal alif dia tu ya. Dan kalau kita tengok ajwafia pula, ba'a menjual, sara berjalan, bana jelas. Asalnya adalah baya'a, sayara dan bayana. Jadi kalau kita tengok baya'a ni asal dia ada penjagaan dalam bab ilal lah. Bab ilal tu tak apa, jauh lagi. Kita jangan pandang situ dulu. Buat masa sekarang kalau kita nak tahu bina ajwaf waw ataupun ajwafia, salah satu caranya adalah tengok kamus lah. Tak ada cara lain. Dan tengok kamus dan hafal lah fi'il yang ada, fi'il ajwaf. Sampai tadi? Sampai bina ajwaf. Lagi bina misal. Bina misal. Cukup lah. Baik, kita ulang sikit untuk ni tuan-tuan, puan-puan. Jaga apa yang bagi tadi kita kena faham dan kita kena hafal. Ya. Jadi apa yang tadi huruf ilat apa dia? Kita dah belajar tadi isim alat. Maaf. Apa arti bina? Bina ialah bentuk fi'il ditinjau dari komponen, bahagian huruf dan tata letaknya. Kita kena faham apa dia tu. Kita cek balik. Bina ada berapa? Sebutkan. Ada 7. Jadi sahih, bina sahih, mudhaf, ajwaf, misal, naqis, lafif dan mahmus. Sebutkan huruf ilat. Alif, waw dan ya. Ini semua kena hafal. Apa dia bina sahih? Cek balik pada tu. Tak apa dia bina. Yang last kali bina? Bina tadi last. Bina ajwaf. Okey. Bina ajwaf belum masuk lagi ya? Baru habis bina ajwaf. Baru habis bina ajwaf. Okey, sambung lagi Hafiz. Bina ajwaf. Sekarang ni bina misal. Yang keempat, bina misal. Bina yang fa fi'ilnya berupa huruf illat. Contoh misal waw, wada'a, meletakkan. Misal ya, contoh ya bisa, kering. Sampai ada nak tambah apa? Ada apa yang kita bincang? Dah habiskan ni. Okey, habis. Okey, baik. Baik, sambung lagi. Ini ada yang nak ulang-ulang. Ada yang nak ulang bagi orang faham. Yang mana bina misal ni, kalau kita tengok dekat fa fi'il dia, yang ni macam wada'a kan. Kita samakan dia dengan fa'ala. Jadi huruf waw tu dia sama dengan fa kan. Yang mana waw ni kita itulah dipanggil bina misal. Kerana dia bina yang fa fi'ilnya berupa huruf illat. Waw tu berada di tempat fa. Tu kalau contoh misal bina misal waw. Kalau bina misal ya bisa. Sama juga huruf illat dia ada dekat tempat fa. Jadi yang ini tuan-tuan, puan-puan, bina bina misal adalah bina yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi sebab tu kita kena musak, kita kena faham. Huruf ilat tadi kita dah tahu dah. Ada 3. Hafalkan. Baik, sambung. Sambung lagi. Yang kelima, bina nakis. Bina yang lam fi'ilnya berupa huruf illat. Bina nakis pun dia terbagi menjadi 2, nakis waw dengan nakis ya. Contohnya da'a, memanggil. Asal perkataan da'a tu dia berasal daripada da'wa. Dan bina nakis ya, baka, asal perkataan baka tu daripada bakaya. Kalau kita tengok dekat, kalau kita samakan dia dengan fa'ala, dekat lam fi'il tu huruf apa? Waw. Waw tu huruf illat. Tu kita panggil dia bina nakis. Jadi tuan-tuan, puan-puan, apa yang kita belajar ni adalah daripada kitab tasrif. Kitab tasrif. Tapi kalau kita tengok kitab kecil iaitu Lantera Santri. Lantera Cahaya Santri. Santri itu adalah pelajar. Santri bahasa Indonesia, santri itu adalah pelajar-pelajar. Jadi kalau kita tengok muka surat 84, dia ada ringkasan. Bila kita dah belajar daripada buku besar ni,
dia catat balik ringkasan dia dalam buku kecil Lantera Santri muka surat 84, daripada atas sampai ke bawah dia punya ringkasan semua disebut. Baik, sambung lagi pula. Yang kelima, yang keenam, bina lafif. Bina lafif pun dia terbahagi menjadi dua, lafif mafruq dan lafif makrun. Lafif mafruq, bina yang fa dan lam fi'ilnya berupa huruf illat. Contoh waqa, memelihara. Okey, kita tengok dekat waqa tu, kalau kita samakan dengan fa'ala, dekat fa fi'il dia huruf waw dan huruf lam fi'il dia huruf ya. Ni kita itulah kita panggil lafif mafruq. Tapi kalau lafif makrun, bina yang ain dalam fi'ilnya berupa huruf illat. Bina lafif makrun ni pula ain dengan lam dia huruf illat. Contoh rawa, meriwayatkan. Kalau rawa ni kita samakan dengan fa'ala, ain dengan lam fi'il dia bentuk sama bentuk huruf bina huruf illat. Baik, terima kasih banyak-banyak. Minta Syahir. Bisa Syahir sambung lagi? Kenapa lupa? Habis? Sekarang mahmuz. Okey. Yang ketujuh adalah bina mahmuz. Yang mana bina yang salah satu daripada fa, ain dan lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Kalau kita tengok balik fi'il bina sahih tadi, dia ada bagi tahu yang mana salah satu daripada fa, ain dan lam fi'ilnya tidak ada huruf hamzah. Sebab apa dia bagi tahu macam tu? Sebab kalau salah satu daripada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya ada huruf hamzah, maknanya dia dah termasuk syarat boleh jadi bina mahmuz. Jadi bina mahmuz ni salah satu je daripada fa fi'il, ain fi'il dengan lam fi'il dia adalah huruf hamzah. Kalau kita tengok yang pertama amala. Jadi kalau kita samakan dengan fa'ala, fa fi'il tu adalah hamzah, ain fi'il adalah mim dan lam fi'ilnya adalah lam lah. Kalau kita tengok hamzah dia dekat fa fi'il, maknanya dia berangan-angan. Yang kedua adalah contoh sa'ala, yang mana ain fi'il dia adalah huruf hamzah, maknanya dia meminta. Dan yang ketiga adalah qara'a, yang mana lam fi'il dia adalah huruf hamzah. Maknanya salah satu, tak kisahlah daripada fa fi'il dia ke, ataupun daripada ain fi'il dia tu, ataupun daripada lam fi'il dia ada huruf hamzah, itu dipanggil bina mahmuz. Baik, keterangan. Bawah dia ada keterangan. Pelajar-pelajar di sini kena serius. Sekejap lagi kita akan tanya apa yang dah belajar. Semua kena. Siapa yang tak boleh, hujung minggu tak faham ni, tak boleh naik kelas. Mana teruk, kita buang kelas. Kalau tak serius, kita buang. Tak boleh duduk belajar. Kena serius, walaupun kita duduk ni, mesti kena serius. Sekejap lagi, semua kita akan tanya balik apa yang dah belajar setakat ini. Yang pelajar-pelajar kita di sinilah. Bukan untuk tuan-tuan perempuan. Ini untuk pelajar-pelajar kita yang ada di sini. Mereka kena faham betul-betul. Sekejap lagi, kita akan cek balik apa yang dah belajar setakat ini. Kita tak nak rugi masa. Kita dah buat. Mana anak-anak kita yang ada di sini, mesti serius. Cek betul-betul. Baik, keterangan. Wazan, timbangan kata atau bentuk kata yang menjadi patokan untuk diikuti. Ini bahasa Indonesia. Mauzun, kata yang diikutkan pada wazan huruf ilat, waw, alif dan ya. Okey, minta Hafiz sambung lagi. Kita belum habis. Dah habis tajuk ni, dah habis. Tujuh dah habis. Okey, minta maaf. Kita sekarang kita jemput Ustaz Farid untuk ulas apa yang telah belajar setakat ini lah. Bina semua ni. Baik. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibacakan tadi panjang lebar tadi, kesimpulannya hanya sedikit. Yang pertama, fi'il itu adalah fi'il sahih. Sahih ini maknanya orang yang sihat. Kalau huruf-huruf yang sihat bukan huruf yang sakit, maknanya tidak ada huruf illat. Satu lagi dipanggil mu'tal. Mu'tal ni orang yang sakit ataupun huruf yang sakit, mu'tal. Yang okey. Dua ni. Apa itu sahih? Sahih tidak ada alif, waw, ya. Ini adalah sahih.
Apa itu mu'tal? Mu'tal ini yang ada alif, waw dan ya. Okey. Jelas Sahih ni tak perlu kita hurailah. Cuma term-term yang banyak itu semua dalam mu'tal. Kita contoh, kita buat fa'ala. Ini fi'il fa'ala. Fa'ala telah melakukan. Sekiranya huruf illat pada fa fi'il ni, huruf illat, maka dinamakan ia sebagai mithal. Ini term. Term lah. Nak ingat pun tak apa, tak ingat tak apa, tapi tuan-tuan belajar kena ingat lah. Ain, bila mana huruf illat, maka term yang akan dipanggil dia adalah apa dia? Kita panggil dia adalah ajwaf. Kalau pada lam ada huruf illat alif waw ya tadi, maka dipanggil sebagai naqis. Inilah kesimpulan yang tuan-tuan belajar tadi. Inilah kesimpulan yang tuan-tuan belajar tadi. Sekiranya berlaku pada fa fi'il huruf waw, maka dipanggil misal waw. Kalau huruf ini ada ya, maka dipanggil misal ya. Nampak Boleh. Dan alif tak ada. Ini semua alif tak ada. Sebab alif ni adalah bukan daripada asal. Alif itu menggantikan tempat waw dan ya. Begitu juga kalau kita lihat di sini. Illat naqis. Ada yang naqis waw, ada yang naqis ya. Okey. Ajwaf pun begitu Ajwaf. Ada ajwaf dipanggil apa? Ajwaf waw dan juga ajwaf ya. Nampak? Macam mana kita nak tahu ya ataupun waw? Kita tengoklah, kalau lah dia huruf waw, misal waw lah. Ajwaf waw lah. Kalau di sini huruf waw, maka ajwaf waw lah. Kalau di sini huruf waw, naqis waw lah. Kalau di sini ya, misal ya lah. Kalau di sini ya, ajwaf ya lah. Kalau di sini lam, ya, naqis ya lah. Okey. Jadi semua ini bawah ni kita panggil term dia. Term pada mu'tal ini banyak. Okey. Kemudian dipanggil satu lagi fi'il mudha'af. Mudha'af ataupun mudha'af. Contohnya dia mudha'af ni makna sabdu. Sabdu apa? Antara lam dan juga ain ini huruf yang sama dan diidghamkan, disabdukan. Huruf yang sama. Contoh farara. Farara. Maka ain fi'il, fa ain lam. Fa'ala. Ain fi'il dan lam fi'il huruf yang sama, maka disabdukan farra. Okey. Jelas. Ini semua tuan-tuan jelas Kita pindah, kita sahih tak perlu hurai sebab sahih paling mudah. Tak ada term. Tak ada istilah khusus. Seterusnya lafif. Lafif. Tuan-tuan lihat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lafif ini dia ada dua. Satu dipanggil sebagai mafruq. Mafruq ini maksudnya apa ya? Tidak bersama. Satu lagi dipanggil apa satu lagi? Satu lagi dipanggil makrun. Makrun daripada qarana, makna bersama. Apa maksud bersama tak bersama tu? Lafif ini untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah, dia ada dua huruf illat. Berganda dia. Berganda dia. Dia bukan satu huruf illat, dua huruf illat. Banyak dia huruf illat Okey. Boleh nampak jelas. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil contoh satu. Mafruq ni. Contohnya apa? Waqa. Waqa ni maknanya memelihara, menjaga. Waqa. Di mana huruf illatnya? Huruf illatnya pada fa fi'il dan juga pada ya lam fi'il. Tengah-tengah tak huruf illat, qaf. Jadi maknanya dipisahkan dengan huruf qaf.
maka itulah dipanggil sebagai mafruq. Makna huruf ilat, tak huruf ilat. Dia dipisahkan. Tapi untuk makrun dia dia bersama. Dekat-dekat sebelah-sebelah jiran. Contoh apa ya? Contoh dia makrun apa? Apa dia? Makrun. Contoh. Qawa. Tuan-tuan nampak di mana huruf ilat dia? Fa tak ada huruf ilat. Ain. Di mana tu? Di ainnya dan di ain fi'il, lam fi'il. Tengok jiran sebelah-sebelah. Itulah dipanggil makrun, dekat-dekat. Dipisahkan dipanggil mafruq. Ini daripada faraqa, mana terpisah. Dipisahkan mafruq. Makrun disertakan, sama. Sebelah-sebelah jiran. Nampak Itulah penerangan mengenai dengan tuan-tuan bacakan tadi. InsyaAllah serahkan kepada moderator untuk seterusnya. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz Farid. Terima kasih banyak. Jadi kita nak kena habis muka surat 6. Muka surat 6. Sebelum kita pergi ke muka surat 6, sambungan di bawah tu, kita cuba kita tengok sikit. Sebenarnya di sini, bila kita masuk ke level 2, 3 tak lama ni, setiap hari ada kelas lagu. Dia kena menyanyi supaya perkataan-perkataan itu lekat. Contohnya pada pagi ini, puan-puan, tuan-tuan puan-puan semua boleh dengar lagu yang akan dibawa oleh Syahid dan Hafiz. Kita bagi dia bawa contoh. Tak lama ni puan-puan semua sekali, kita akan ajar lagu-lagu supaya semua benda-benda ni apa yang kita belajar tu kita boleh ingat melalui lagu-lagu dia. Baik, ini pasal bina okey, tasik pasal bina. Silah. Dua-dua kena kuat Dua-dua. صحيح أو مثال أو مضاعف لفيف نقيس محموز أجوف صحيح أو مثال أو مضاعف لفيف نقيس محموز أجوف صحيح أو مثال أو مضاعف لفيف نقيس محموز أجوف. Alhamdulillah Alhamdulillah. Baik, sambung baik bagi salah seorang ambil kan, sambung bagi ambil pengajaran. Keterangan wazan timbangan kata atau bentuk kata yang menjadi patokan untuk diikuti. Mauzun adalah kata yang diikutkan pada wazan. Huruf ilat ni ada 3, waw, alif dan ya. Okey. Kerana kebanyakan kalimah isim dan fi'ilnya hanya 3 huruf, maka apabila lebih daripada 3, kemungkinan besar dalam kalimah tersebut ada huruf tambahan. Maknanya asal fi'il ni dia sebenarnya asal ada 3 huruf. Jadi kalau dah lebih daripada 3 huruf, yang lain tu dikenali sebagai huruf tambahan lah. Dan huruf tambahan ni dia ada bagi tahu ada 10. Ada huruf tambahan ada 10 yang terkumpul dalam perkataan apa? Perkataan sa'al tumuniha, iaitu sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha dan alif. Contoh lafaznya akhraja. Maknanya asal dia kharaja je 3 huruf, tapi dia ada tambahan hamzah dekat situ. Huruf asli dia kharaja. Dan lagi satu dia mustaghfirun. Tambahannya adalah mim, sin dan ta. Asal dia huruf asli dia adalah ghafara. Pembahagian fi'il. Menurut jumlah hurufnya, fi'il terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama fi'il sulasi, fi'il yang hurufnya berjumlah 3. Wazannya adalah fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Dan yang kedua adalah rubai, fi'il yang hurufnya berjumlah 4. Wazannya adalah fa'ala, fa'ala, af'ala dan fa'alala. Yang ketiga adalah khumasi, fi'il yang hurufnya berjumlah 5. Wazannya adalah if'ala, tafa'alala, infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala. Yang keempat adalah
fi'il sudasi, fi'il yang hurufnya berjumlah 6. Wazannya adalah istaf'ala, if'ala, if'awala, if'awala, if'allala dan if'alalla. Catatan, selain fi'il sulasi, wazan yang paling banyak digunakan adalah fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Untuk itu, wazan-wazan ini perlu dihafalkan dengan baik, ditambah contohnya masing-masing dari semua bina. Maknanya dia nak bagi tahu kat sini, wazan yang saya dah bagi tahu tadi tu semua, itu adalah wazan yang kerap digunakan. Mana wazan yang mana? Fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Jadi dia minta supaya kita hafal lah wazan-wazan ni semua sebab banyak digunakan lah. Baik, terima kasih banyak-banyak adik Syahir kita. Tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya lagu itu tak ada dalam lantera. Ini lagu ni dulu guru yang datang daripada Magelang. Guru yang datang daripada Magelang, dia turun lah sanad kepada mereka. Jadi mereka berdua ni belajar dulu 3 bulan. Guru-guru mereka datang daripada Magelang sendiri, kita bawa khas. Dan sebelum guru-guru datang daripada Magelang Indonesia tu, saya bawa pelajar-pelajar. Mula-mula tu kita bawa 3 orang daripada Pusat Tarbiyah Taqwa pergi duduk di sana. Pergi duduk di sana selama 2 bulan. Tapi saya ambil masa tuan-tuan perempuan sikit nak cerita bagaimana kesungguhan ada pada anak-anak orang Indonesia. Bila mereka miskin, mereka ini sangat-sangat, ketahanan dia tu luar biasa. Nak pergi belajar itu di sana, kalau pelajar-pelajar yang datang dari Kalimantan ataupun Pulau Sulawesi kena naik kapal 4 malam, 5 hari naik kapal. Pelajar-pelajar ni yang nak datang kepada kelas Ustaz Syamsul Ma'arif, naik kapal. Sikitnya teruk alunan ombak-ombak di lautan sana tu. Datang ke tempat Ustaz Syamsul Ma'arif, dia orang Indonesia, dia belajar 3 bulan. Tapi kita Malaysia hanya dapat visa 2 bulan. Mereka datang pergi ke situ. Kalau datang daripada Aceh ataupun datang dari Medan, naik bas. Cuba bayangkan Sumatera, Aceh tu di utara sekali. Nak datang sampai ke Magelang, 4 malam naik bas, 5 hari juga. 4 malam 5 hari. Budak-budak ni, banyakkan budak-budak dan yang dah jadi hafiz, datang nak belajar bahasa Arab. Datang ke sana, saya pun ada di sana. Malam-malam ni tak ada duit nak makan, duduk semua dekat kantin, tengok kawan-kawan beli satu dulang, dia orang pun semua akan mai duduk share. Sungguh. Tapi anak-anak kita tak macam itu. Anak-anak kita tak macam itu. Kita bagi kasih sayang yang banyak, kita jaga betul-betul. Tapi pengorbanan anak-anak belum sampai ke tahap apa yang saya perhati di Indonesia. Mereka menjadi budak-budak yang sangat-sangat hebat. Hafiz ni, dah ada hafiz, datang ke sana, naik bot, pergi belajar bahasa Arab. 4 malam, 5 hari, naik kapal, naik bas, 5 hari, 4 malam, naik bas daripada Aceh, pergi ke Magelang. Tapi macam pelajar kita tadi tu, saya tegur sikit, pasal tengok duk tidur pun ada, kita duk ngajar, mereka ingat kelas ini bukan untuk kelas mereka. Sebenarnya kelas untuk pelajar-pelajar. Jadi sangat mustahak. Jangan kita aniayakan ibu bapa kita. Kerana kadang-kadang tu anak-anak yang datang ini bukan dia yang nak. Mak bapak yang nak mereka jadi hafiz. Tapi kita kena ingat, tidak semua pelajar-pelajar boleh jadi hafiz. Kalau ada kelas tu ada 30 orang, macam Marzuki dia baru habis, hanya 2 orang yang habis dapat jadi hafiz daripada 30 orang. Betul Marzuki? 2 orang. Jadi kita, kalau kita dah tengok anak kita dalam setahun, tak boleh pergi, jangan paksa dia untuk dia nak hafal 3 tahun duk belajar, baru 4 juzuk, 5 juzuk. Tak boleh, switch. Belajar bahasa Arab macam Syahir. Masya Allah, Syahir dengan Hafiz sekarang ni dah boleh mengajar. Ini berkat dia ada sanad. Yang betul-betul pergi belajar dulu ni, yang ada lagi di sana saya lah. Saya pergi sana, tapi saya orang tua, saya pergi pun dah 3 tahun dulu orang tua. Oh, kita punya memory pun tak berapa ingatan. Jadi kita tahu. Tapi mereka ini belajar daripada guru-guru yang datang daripada sana, yang keluar, iaitu Ustaz Hadi, Ustaz Bahaki, Ustaz lagi Fakrul.
datang daripada Pulau Lombok, ada yang datang daripada Sumatera, datang ke sini. Puas kita pujuk, mereka datang. Sekarang yang tidak ada. Jadi mereka ini kita sedang latih supaya mereka menjadi alim dan juga mereka boleh membantu kelas perjalanan kita. Sekarang Ustaz Agong. Ustaz Agong pun dia tak belajar kitab Ustaz Syamsul Ma'arif. Yang ini kitab-kitab ni Ustaz Agong pun tak ada. Dia gunakan kepakaran dia, apa yang dia belajar melalui Guntur. Belajar bahasa Arab dari Guntur dan juga daripada UAE. Ustaz Farid dia belajar dulu ni hafiz dan alim di Kubang Bujuk di Kubang Bujuk di Terengganu. Kemudian dia pergi Yaman sekejap setahun. Kemudian ada masalah huru-hara di sana, dia pulang balik. Alhamdulillah, dia dalam setahun dia belajar ambil SPM setahun dia. Terus dia berjaya dapat SPM. Kemudian masuk Universiti Islam Antarabangsa. Dalam setahun ya, bila budak-budak hafiz ini dia belajar nak hafal Quran, 3 tahun 4 tahun. Tapi bila SPM, hafal buku-buku very simple. Simple saja. SPM ni bukan susah. Sikit-sikit yang untuk nak lulus masuk universiti. Setahun ya belajar SPM terus boleh masuk universiti. Yang itu Dan dia dapat master. Selepas dia ambil degree, dia dapat master daripada ni. Jadi untuk hari ni nampaknya Ustaz nak ulas apa Ustaz? Untuk PL Yang setakat yang kita belajar tadi ya. Dah habis sama buku tu? habis soalan. Habis Dah. Jangan jauh ingat pasal kita nak berhenti betul kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam membincangkan sa'altumuniha, huruf tambahan ni semua ni, sa'altumuniha. Okey, ini semua hanya huruf tambahan, akan berlaku dalam fi'il mudhari', akan berlaku dalam fi'il mudhari'. Okey, kemudian kita lihat lagi pembahagian fi'il. Jumlah huruf fi'il ni terbagi kepada 4. Sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Cuma dari sudut pandangan kasarnya lah. Kalau kita meneliti secara tuntas di dalam kitab-kitab saraf, dia akan bahagikan lagi. Sulasi ni ada 2. Satu dipanggil sulasi mujarrad, dipanggil 3 huruf yang asal. Satu lagi dipanggil sulasi mazid, 3 huruf yang ada penambahan. Cuma 3 huruf yang ada penambahan, kadang-kadang penambahan 3 plus 1 dipanggil sulasi mazid juga. 3 plus 2 dipanggil sulasi mazid juga. 3 huruf yang asal plus 3, maka itu juga dipanggil sulasi mazid. Cuma bila 3 plus 2 dalam kitab ni kata khumasi. Bila 3 plus 3 dalam kitab ni kata sudasi. Dia ubah term istilah. Okey. Sebenarnya benda yang sama, tuan-tuan tak perlu keliru. Cuma sulasi itu ada 2. Satu dipanggil sulasi mazid. Yang mazid pula ada penambahan 1 huruf, ada penambahan 2 huruf, ada penambahan 3 huruf dan tak akan berlaku lebih daripada 3 huruf. Bila sebut rubai ada rubai mujarrad, 4 huruf asal, ada 4 huruf berlaku penambahan dipanggil rubai mazid. Ada rubai mazid, rubai mujarrad. Okey, rubai mujarrad, 4 huruf yang asal. Okey, tuan-tuan, itu saja untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti majlis kita pada hari ini, pengajian kita. Saya ucapkan terima kasih berbanyak kerana masih setia bersama dengan page Pusat Tahfiz At-Taqwa. Cuma kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini, fi'il ini tidak akan kurang daripada 3 huruf dan tidak akan lebih daripada 6 huruf. Boleh Fi'il itu tidak akan kurang daripada 3 huruf. Maknanya tak akan berlaku fi'il 2 huruf.
walaupun hurufnya 2 tetapi bersabdu, bertasydid. Jadi 3 huruf juga. Okey. Dan fi'il itu tidak akan lebih daripada 6 huruf. Maknanya 7, 8 itu tidak akan berlaku fi'il. Okey. Okey tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya serahkan majlis ke moderator kita insya-Allah. Baik. Apih. Tolong shoot page muka surat. Page 4. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, kita dah sampai penghujung. Jangan lupa tuan-tuan, apa yang kita pelajari ini bukan semua orang boleh ikut. Malam nanti mungkin dia ada masa dia akan tengok, cek balik. Kita ada 2 sumber, satu daripada Facebook. Kalau Facebook, ini pusat ilmu at-taqwa. Pusat ilmu at-taqwa, kita boleh cek, kita layari dia, kita boleh tengok bawah pusat ilmu at-taqwa YouTube, kita boleh dapat kelas pengajian kita ini. Sebenarnya siri yang kita belajar nahwu dan sorob ni dah 100 lebih pun. Dia ada di dalam pusat ilmu at-taqwa, dah ada 100 lebih. Kalau tuan-tuan puan-puan rajin cek daripada awal sampai penghujungnya, memang dah lama banyak dah, kita dah lama dah buat. Itu kita boleh tengok daripada pusat ilmu at-taqwa dalam YouTube. Kemudian kalau Facebook, pusat tahfiz at-taqwa. Facebook, pusat tahfiz at-taqwa. Jangan lupa ya. Ada. Nak share. Ada. Nak share ada. Boleh. Kita akan berhenti dah cakap dengan Yusri. Sambung. Baik, Ustaz Farid bagi tahu kelas kita ni, kita terus sambung kejap lagi dengan bahasa Arab Al-Quran. Sementara itu Ustaz Farid minta mereka ini membaca sikit nasyid lah. Lantera, baca lantera. Baca lantera. Baca lantera tasrif. Buka surat tengok. Huruf jah tu boleh tak? Buka surat, tak huruf jah. Huruf jah, buka surat. Sebut. Huruf jah pada buku Lentera Santri, muka surat 179. Muka surat 179. Tengok buku kecil. Buku Lantera Santri. Cuba shoot dekat buku Lantera Santri, muka surat 179. 179. Kita menyanyi sikit. Tasik. Okey. Ya. Okey. Min ila an ala fi rubabika li wa bita khala ada hashamuz mundu hatta min ila an ala fi rubabika li wa bita khala ada hashamuz mundu hatta. Sekali ya. Min ila an ala fi rubabika li wa bita khala ada hashamuz mundu hatta. Min ila an ala fi rubabika li bita khala ada hashamuz mundu hatta. Jadi pada kita buka pada muka surat 172, yang mana ini bab, kalau ikut tajuk dia pembahagian kalimat, tapi kalau dekat nahwu dia bab macam-macam isim lah, macam-macam isim. Muka surat? Pada muka surat 172. 172 buku Lantera. Cuba tengok 172. 172. Lagu ni dia panjang sikit. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Kalimat itu jumlahnya ada 3.
kalimat isim, fi'il dan juga huruf. Isim itu adalah kata benda, fi'il itu adalah kata kerja, huruf itu kata yang tidak mendiri. Ingat-ingatlah itu pembagian kalimat. Ingat-ingatlah itu pembagian kalimat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Macamnya isim itu ada 9. Yang pertama itu isim mufrad, bermakna satu seperti lafaz talibun. Bermakna satu seperti lafaz talibun. Yang kedua isim tasnya, bermakna 2, berakhiran alif nun dan juga ya nun. Contohnya talibani dan talibaini. Contohnya talibani dan talibaini. Yang ketiga isim jamak taksir, bermakna banyak, berubah dari mufradnya. Contohnya talibun menjadi tullabun. Contohnya talibun menjadi tullabun. Yang keempat jamak muzakkar salim, berakhiran waw nun dan juga ya nun. Contohnya talibuna dan talibina. Contohnya talibuna dan talibina. Yang kelima jamak muannas salim, berakhiran alif dan juga ta. Contohnya seperti lafaz talibatun. Contohnya seperti lafaz talibatun. Yang keenam itu asmaul khamsah, atau juga isim yang 5. Abun, akhun, hamun, famun dan juga dhu. Abun, akhun, hamun, famun dan juga dhu. Yang ketujuh isim ghairu munsharif, atau juga isim tidak bertanwin. Contohnya Salmatu dan Ramadhanu. Contohnya Salmanu dan Ramadhanu. Yang kedelapan itu isim maksur, berakhiran alif jatuh setelah fathah. Contohnya asa dan juga fathah. Contohnya asa dan juga fathah. Yang sembilan itu isim mankus, berakhiran ya jatuh setelah kasrah. Contohnya al-qadi dan juga as-sa'i. Contohnya al-qadi dan juga as-sa'i. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Baik, terima kasih banyak-banyak apa nama adik-adik kita, mereka ni. Kita berhentikan sekolah tahfiz dulu ni, kita berhenti siap. Tapi ada tahfiz bukan tak ada, hanya kita bagi mereka belajar bahasa Arab. Inilah hasil kita. Setakat ini 2 orang ni lah. Yang lain-lain dia patah balik pergi ke sekolah-sekolah mereka masing-masing. Jadi kita terpaksa berhenti sekejap dalam berapa minit Ustaz Farid? 5 minit kita cut off sekejap pasal kita nak masuk tajuk baru pengajian bahasa Arab Al-Quran. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan di atas kesabaran mengikuti pengajian kita. Sangat mustahak, maklumkanlah kawan-kawan yang lain. Kita forward kepada mereka, suruh mereka layari pusat ilmu At-Taqwa ataupun pusat tahfiz At-Taqwa. Tengok Facebook pusat tahfiz At-Taqwa ataupun
YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. InsyaAllah bersabarlah untuk nak belajar ni. Jangan kita kalah. Kita kalah kepada bisikan-bisikan iblis. Kita kuatkan azam, lakukan pengorbanan. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas ini dengan kelas pengajian Bahasa Arab Al-Quran. Maaf, Ustaz Agong hari ni dia kena pergi ke UIA kerana urusan perubatan dia untuk dia sambung PhD. Usuk dia sambung PhD, dia pergi ke UIA. Besok insyaAllah dia ada. Baik, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.